Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam bahagia kepada player-player di media sosial Amir Hijaz Fans. Apa khabar? Ya, orang pertama tentulah Rubidin bersama dengan pasangannya. Saya cuma memerlukan like daripada saudara ya. Saudara Sulaiman Hassan, apa khabar Yub? Apa khabar Den? Khabar baik. Hambusan Shahabuddin Salim. Waalaikumsalam. Saudara Shahabuddin dah habis baca buku tu ke belum? Mazuki Makno. Saudara Sulaiman Hassan. Kau duduklah diam-diam di Somban tu. Yalah. Rajini Saad. Saudara Raja Kamal, Apak Rizan, Hamidah Maksum, Rafizi Osman, Anwar Muhammad, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Waalaikumsalam. Ada kiriman tadi tu. TJ, apa khabar? Pak Ngah Canai. Saudara Fazil Yub. Diksi, salam perjuangan. Abu Samah, Waalaikumsalam. Pak Ngah Canai, salam Datuk, Waalaikumsalam. Dini Ana, Assalamualaikum tu. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Rosia Asoy, Honsel, Anan Yamin, Razmi, Rizana Abdul Rahman, Nat Etrah, McHill, Rajani Said, Nurmala Abdul Rahman, Makjah, Anan Amin. Mana perginya Fuad Rahman ni? Aizah Abdul Aziz. Moga sihat. Kepada yang tak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, saya mohon maaf, tapi jangan risau. Setiap malam saya akan melayari selepas live ini, saya tengok apa komen. Kalau kita boleh bawa malam besok, kita bincang malam besoknya. Jai Catering, apa khabar Jai? Orang Termeluh. Musim-musim hujan begini rasanya ada dah ini ikan patin tak? Hai, Datuk, orang rumah saya baca dulu. Buku yang mana satu tak tahulah ya. Saudara Mak Azmi, Newcastle, clear. Saudara Mat Nasikin, Saudara Wan Hizan, Saudara Farid Muhammad, salam. Baru selesai dinner sebungkus sate padang. Sedapnya tu Saudara Farid. Sate padang ni kegemaran saya. Itu ada di Kampung Baru paling sedap tu. Hari Osman, Rashidah Ahmad, Masyiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua player-player. So, laporan hari ini nampak gayanya COVID-19 masih lagi beredar pada angka 3 angka, iaitu cuma dia kurang sikit. Turun 659 saja. Dan import satu artinya yang dijangkiti warga tempatan 658. Di Sabah meningkat pula. Dah jadi balik 528. Jadi jumlah terkumpul 15,048 orang yang telah pun dijangkiti virus corona di Sabah. Labuan turun cuma 12 orang. Jumlah keseluruhannya 469. Sarawak juga turun 9. Tinggal jumlahnya semuanya 881. Di Kedah 2, jumlah keseluruhan 2,124. Penang juga turun, Alhamdulillah. Cuma 2 orang saya jangkiti, cuma tinggal jumlah terkumpul 994. Di Perak juga turun. Jadi jumlah hari ini 6 orang saya jangkiti dan Alhamdulillah Selangor dah turun kepada 2 angka, tidak lagi 3 angka. Jumlahnya adalah pada 55 orang saja. Namun jumlah keseluruhannya adalah 4,700 orang. Di Kuala Lumpur juga turun. Hanya 11 orang dijangkiti. Cuma Putrajaya naik. Semalam 1, hari ini naik 11. Naik 4 orang. Jadi 147. Di Negeri Sembilan meningkat. Ada 25 orang dijangkiti wabak virus corona. Jumlah keseluruhan 1,607 orang. Melaka tiada jangkitan. Di Johor kurang. Cuma ada 9 jangkitan. 906 orang keseluruhannya. Di Pahang pula ada 1. 394 jumlahnya. Di Terengganu tambah 2 orang, jadi 194. Di Kelantan juga rupanya ada satu kes. Jadi jumlah keseluruhannya 180. Namun begitu, Perlis masih lagi meneruskan kejuaraannya. Syabas warga Perlis kerana berjaya mengekang atau mengawal penyebaran COVID corona. Jadi bila tengok kekurangan dah menurun, di mana logiknya? Di mana logikanya kerajaan mengisytiharkan darurat kerana COVID-19. Jadi saya tengok saya kata, manalah logiknya. Tak tahulah.
Saudara, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dan tidak pernah berkata kepadaku kerana sesuatu. Jadi sama ada kenapa awak buat begitu, kenapa awak begini, tidak pernah baginda menegur. Itu kepada artinya baginda Rasulullah bercakap kepada orang bawahannya atau orang yang bekerja dengannya, tak ada pun usahakan kita nak melengking. Usahakan baginda nak melengking, pun tak ada. Ini hadis sahih menurut hadis riwayat Muslim yang ke-2309. Jadi pengajaran kepada itu, Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Tutur katanya sangat lembut dan penuh hikmah kepada sesiapa saja, walaupun terhadap hambanya. Kalimah adalah ucapan atau suara yang menunjukkan rasa tidak hormat dan menyakiti hati. Mungkin bagi kita adalah kata-kata seperti ish, hu, he dan sebagainya. Tapi tidak pada Rasulullah. Tutur kata merupakan antara penyebab utama seorang itu mendapat dosa, kerana terlalu mudah untuk menyebut perkataan yang tidak baik. Jadi kita harus menjaga tutur kata kita adalah sebagai tanda, itu merupakan tanda orang yang beriman dengan Allah SWT dan di hari akhirat. Marilah kita sama membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menjadikan baginda sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita. Antaranya, kita menjaga tutur kata dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk termasuk dalam penulisan kita. Ya. Allah juga pernah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Maksudnya demi sesungguhnya Allah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingatkan Allah banyak-banyak dalam masa susah atau masa senang. Jadi artinya kalau kita susah ke, kita senang ke, jangan lupa kepada Allah SWT. Kalau kita susah pun kita sabar. Kalau kita senang, kita tambahkan kesyukuran kita. Saudara, ini adalah merupakan pengajaran dan sedikit panduan kehidupan yang sentiasa saya akan sematkan. Walaupun orang berkata kepada saya, kenapa disebut, kenapa saya jadikan ini sebagai pendahuluan kepada bicara saya. Tidak lain, tidak bukan, saya ingin menjadikan halaman ini macam kita dulu-dulu waktu saya zaman di Surat Khabar tu, kita isi bahan satu persatu. Jadi pertama sekali berita. Saya menggambarkan berita hari ini dan tidak lain tidak bukan masalah COVID. Kemudian ada pedoman daripada baginda Rasulullah dan kiriman teman-teman berupa kata-kata ataupun sajak. Jadi mungkin mereka marah dekat saya, mereka tak setuju, terpulanglah pada saya. Ya. Jadi hari ini saya menerima kiriman daripada saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali. Kiriman itu agak cantik untuk kita baca. Nanti Salahin Usalitan dan salam Datuk minta pencerahan tentang penerokaan tanah haram di Raub. Ya, isu ini kita tertinggal lama sebab masalah darurat dan sebagainya. Mungkin malam ini saya tidak ada banyak faktanya di bawah sangat tu. Jadi saya akan cuba naikkan upnya malam besok apabila kita bercakap soal COVID dan apabila kita bercakap soal bajet dan sebagainya. Cuma malam ini saya nak baca kiriman saudara Muhammad Azmi Ma'ali. Katanya, anda jutawan di dunia, tetapi miskin di akhirat. Anda mungkin bijak berkata-kata di dunia, lidah pasti kelu bila di akhirat. Anda mungkin terlepas di mahkamah dunia, namun perbuatan anda pasti akan dihisap di akhirat. Anda berbaju mahal di dunia, tapi tidak akan ada seurat benang pun nanti bila anda berada dalam kuburan. Anda berpayung melindungi terik mentari dunia, namun terik mentari sejengkal cuma di kepala di akhirat nanti. Anda mungkin cepat ke tempat kerja, ada kereta pendahuluan polis, namun di akhirat nanti anda beratur mengikut giliran untuk dihisap oleh Allah SWT. Anda pamerkan KPI, Key Performance Index di dunia, tapi akhirat nanti akan dipamerkan setiap perbuatan anda. Wahai pemimpin, renung-renunglah. Kamu dilantik jadi khalifah di muka bumi. Jangan kamu zalimi mereka yang kamu pimpin. Setiap mereka pasti mendoakan atas kamu, wahai pemimpin. Jadi ini adalah peringatan dan juga kata-kata yang dikirimkan kepada saya untuk saya baca malam ini. Terima kasih saudara Azmi daripada Newcastle, Kota Baru, Kelantan. Rupanya Kelantan ni dia memang banyak bijak berbicara. Ya. Selepas itu, jangan lupa, walaupun dalam keadaan COVID gini, kita berniaga. Ya. Jangan lupa berniaga, iklan.
Saya izinkan. Ya. Iklan saya lain tidak bukan adalah sama sekali dendeng menantu saya, itu dendeng Siti Farehah, dendeng manis, makan dengan lemang ketupat. Ya ini. Jadi kalau nak merasa keenakannya, sila hubungi nombor telefon 017 711 4300, 017 711 4300. Dan bagi saudara yang ingin merasakan nikmatnya, ini orang Perak ni, nikmatnya kuih bahulu. Di Perak ada sejenis kuih bahulu, bukan yang kecil-kecil yang sejemput tu, ia besar. Kuih bahulu dipanggil bahulu berdal. Kuih ni dalamnya ada kismis, ada kacang dan sebagainya. Itu isteri saya yang buat. Boleh hubungi anak saya Pitu Azhar 011 330 41241. Kalau ada majlis nak buatkan buah tangan dan sebagainya ataupun gift door, bolehlah ini ini manakah rupanya kuih bahulu tu. Lama. Manis-manis belaka. Ini bahulu berdal. Ni. Desi begini boleh jadi buah tangan. Kalau orang majlis kahwin, tak payah kita bagi dengan bunga telur. Bahulu berdal, boleh diisi dalam apa untuk sebagai hadiah. Boleh juga dalam kaca, pinggan atau mangkuk kristal, terpulang pada order. Jadi bolehlah dibincangkan. Itu dia punya bab iklan ke makanan. Jangan lupa juga, saya tak ada lain. Saya cuma ada buku saja. Buku ini saya katakan, buku ini macam ini dari penjara ni, tak ada dah. Kita tak akan jumpa lagi tulisan ini kerana ia merupakan catatan diary hari demi hari. Rupanya baru saya tahu, Allahyarham pejuang bangsa kita, Datuk Arun ini, dia tidak pernah lupa untuk mencatatkan setiap apa yang berlaku pada dirinya. Daripada tahun 77 hingga 1981, selama 4 tahun lebih, tidak ada hari yang tidak dicatat. Banyak cerita-cerita. Ada yang menarik, ada yang melucukan, ada yang menyedihkan. Malahan, saya terbaca satu catatannya, di saat beliau mahu dihantar ke penjara, masih ada orang pergi jumpa dia, minta pinjam wang sebanyak RM5,000. Jadi ingatkan duk pinjam duit tu untuk nak hantar anak sekolah ke, ataupun nak kehidupan ke. Tidak. Rupanya mereka nak buat gate. Pintu gate. Saya kata astagfirullahalazim, begitulah orang dulu ni. Saya tengok pemimpin tu meminta saja tahu mereka. Itu adalah catatan dari penjara. Dan yang kedua, ini perlu dibaca. Iaitu rahsia yang terpendam, kisah perjuangan yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah yang saya catatkan satu persatu. Dan buku ini banyak orang kata betul ke tak betul. Saya kata kalau tak betul, Dr. Mahathir boleh saman lah. Apa yang dia katakan itulah benar. Tiada yang benar melainkan benar belaka. Untuk mendapat buku ini, boleh hubungi anak anda saya, Azhar. So, dia yang menguruskan semua tu. 011-330-41241. 011-330-41241. Usai bab iklan mengiklan. Kalau saudara ada barang nak diiklankan, bolehlah hubungi, tak ada masalah. Ini untuk kita dalam musim-musim COVID ni, dalam ekonomi yang begitu menggudum. Pagi tadi saya menerima satu berita kiriman dalam web saya, iaitu berlaku tentang gempa bumi yang kuat. Dalam suasana begini hari ini, rupanya berlaku gempa bumi kuat berukuran 6.9 pada skala Richter yang melanda Kepulauan Dodekansy di Greece pada jam 4.51 petang tadi, waktu tempatan, iaitu sekitar 27.51 waktu Malaysia. Menurut kenyataan meteorological Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 67 km barat daya dari Izmir, Turki pada kedalaman 10 km. Laporan berita pantas di Twitter pula memaparkan gambar kejadian serta video bagaimana bangunan yang runtuh, air laut yang bergelombang besar menghumban bot ke pantai serta limpahan air laut ke persekitaran bandar. Angka kematian dan kecederaan masih dalam siasatan. Beberapa mangsa dipercayai turut terperangkap di bawah runtuhan bangunan tersebut, kata Menteri Alam Sekitar Turki, Murat Kurum dalam satu kenyataan. Memang adalah saya tengok bangunan tu mengerikan.
Jadi saudara, kadang-kadang elok kita perhatikan juga tentang kejadian alam. Ini juga merupakan peringatan daripada kita betapa Tuhan semakin marah pada kita yang terlalu bangga dengan dosa-dosa. Okey? Itu laporan di luar negeri. Laporan dalam negeri petang tadi, sekali lagi, saya kata, sekali lagi, Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin muncul di kaca TV. Jadi kita ingatkan ada pengumuman-pengumuman yang penting. Ya, jadi semua tunggulah. Saya pun tengah buat kerja pun perhati. Apalah pengumumannya. Maklum sajalah, ya, ini nak dah lagi 2 hari lagi nak adakan parlimen nak bersidang. Rupa-rupanya dia mengambil tempat Datuk Ismail Sabri mengumumkan jumlah COVID, mangsa COVID berapa orang, di Sabah berapa orang, macam ini buat oleh ketua pengarah Tan Sri Syam yang ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Berapa orang jangkitan, jumlahnya berapa. Kalau itu bagi kat saya lah. Sebab saya setiap malam saya akan bagi jumlah berapa jangkitan, jumlah keseluruhan berapa, kematian berapa. Itu yang ada saya laporkan setiap malam. Takkanlah ini pun Perdana Menteri nak sebut. Jadi saya pun termenung. Tunggu. Rupa-rupanya intipati kepada ucapannya tak lain dan tak bukan adalah kekecewaan beliau dan melampiaskan bahawa keputusan Majlis Raja-Raja dan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong tidak mahu mengisytiharkan darurat, maka menyebabkan pilihan raya umum di Sabah itu seolah nak tergendala di Batu Sapi. Seolah pilihan raya umum di Sarawak juga mungkin tergendala. Nak dilampiaskan masalah itu kerana keengganan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Itu daripada bacaan saya. Jadi isu Batu Sapi, soal pilihan raya Sarawak, sedangkan jauh lagi pilihan raya, 3-4 bulan lagi. Apakah ini? Aduhai, saya kata ini kerja Tuhan dia nak ambil. Mana tahu tu tiba-tiba besok tak ada, ataupun minggu depan COVID-19 tak ada. Boleh kita adakan pilihan raya. Dan kalau benarlah sayangkan rakyat, pilihan raya di Batu Sapi jalankan juga, kerana ini tertakluk kepada isu perlembagaan. Jadikan pilihan raya itu. Tak payahlah bertanding. Kerana kawasan itu dulu yang menangnya adalah calon daripada parti Barisan. Bagilah dia menang, parti itu menang tawapan bertanding. Bukan banyak pun, 1 kursi je. Ada tak menambah, tiada tak berkurangan. Penting sangat ke 1 kursi Batu Sapi itu, jika semua nak kena bertanding, semua orang kena saya kata tak ada keperluan. Saudara Mahmud, PM free ramai tak ada kerja, banyak masa buang kat media. Bagi saya saya tak nampak logika. Tiada logika langsung isu pilihan raya kecil Batu Sapi nak dijelmakan seolah-olah ini salah lah kerana tak buat istiadat darurat. Dia kalau ada darurat tak perlu nak diadakan. Jadi kerana itu rakyat mungkin sakit, mungkin dijangkiti. Kalau tak ada, tak usah bertanding. Bagi tahu pada suruhanjaya pilihan raya, teruskan pada beberapa bulan adakan penamaan calon. Siapa nak bertanding pergi daftar. Mereka daftar, tak payah bergerak-gerak. Kemudian umumkan berapa calon bebas 10-20 orang. Okey. Lepas tu jangan diadakan kempen. Sebab kempen bukan ada sebahagian daripada perlembagaan. Dalam pilihan raya dia tak ada tulis dalam semasa pilihan raya kamu kena berkempen, tak ada. Dia cuma mengadakan kamu perlu mengadakan pilihan raya umum. Pilihan raya umum terpulang pada rakyat untuk memilih siapa yang rakyat suka. Tak payah adakan kempen pun tak apa. Sekarang ni dah banyak media sosial. Boleh dikatakan semua orang boleh dapat media sosial. Gunakanlah media sosial ini untuk berkempen. Jadi kalau tak ada perlu, tak payah bertanding. Biarkanlah ini parti Warisan menang. Apa ada masalah? Jangan kita melampiaskan setiap masalah ini kepada kalau tidak memenuhi kehendak kamu. Kamu nakkan ada darurat, tak dapat, cari alasan. Jadi saya rasa ini tak betul. Dan agak meranjatkan saya dapat kiriman dalam web saya tentang luahan hati seorang warga Perdana Putra. Ini cerita benar ni. Ini warga Perdana Putra dia kirim pada seseorang yang hantar kepada saya. Saya baca, dia kata, luahan hati warga Perdana Putra. Maaf jika aku bersuara, tapi perkara ini sudah melampau. Semuanya bermula pada Rabu. Katanya, kononnya pada hari Rabu itu dia adakan postcard. Selepas mengadakan mesyuarat kabinet, ada post kabinet. Itu panggil postcard.
Jadi dalam postcap itu, bos kawan ni pergi hadir postcap, kemudian balik dia marah-marah. Jadi dia bertanya kenapa, tapi bos tak nak cakap apa semua. Dia biar dulu bos dekat sejam, baru dia masuk bilik bos, dia tanya. Dia kata tadi ada postcap. Dia rasa tak sedap hati lah. Dia tanya kenapa? Katanya dalam surat postcap itu PM telah mulakan dengan meeting dengan sedikit luahan kurang puas hati tentang keputusan permohonan darurat. Jadi masih tak puas hati lagi. Jadi rupanya PM kata keputusan itulah tak berapa happy tentang penolakan darurat oleh Tuan Agong. Jadi PM kata sepatutnya Tuan Agong tak ada kuasa untuk menolak nasihatnya untuk memohon darurat. Ini masalah ni saudara. Bila kamu dah merasa jadi Perdana Menteri, you are the great, you are the law. Jadi kamu seolah merasakan mengatasi Tuan Agong. Jadi dalam tulisan dia panjang dia tulis tu. Kemudian dia kata speaker Dewan Negara pun sama juga. Sebab itu saya bila baca ini, kita tengok rentetan kejadian itu. Mungkin kerana itulah speaker Dewan Negara mengeluarkan kenyataan supaya kerajaan memohon sekali lagi daripada Duli Amri yang Tuan Agong untuk mewujudkan perintah darurat. Itulah keadaannya. Ya, saudara Baidullah Jaafar, PM panas punggung. Saya tak mau menyentuh soal-soal itu, cuma saya nyatakan ini adalah kiriman yang saya terima. Dia kata cuma yang ini tulisan dia ya. Sorry lah, aku kena tambah ni juga. Kerajaan PM ni mula-mula dulu nampaknya okey. Tapi sekarang huru-hara. Ramai batchmate ataupun aku komplain pasal mutu kerja yang buat menteri-menteri. Lebih banyak politik dari mentadbir negara. Ini kenyataan daripada kakitangan kerajaan. Cuma saya nak ingatkan, kami dari civil service, kakitangan kerajaan, adalah wakil kerajaan, tuanku. Jangan cuba memaksa kami bersetuju dengan taktik politik kamu. Ini sudah terjelma penentangan kaki tangan kerajaan terhadap pimpinan. Mereka dianjung kuasa Seri Perdana. Jadi peristiwa 1949 saya lihat seolah berulang. Zaman yang almarhum Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Rahman yang saya nyatakan beberapa malam dulu pun, memang berlaku penolakan, hilang keyakinan, hilang kepercayaan warga kaki tangan kerajaan. Waktu itu dipanggil MCIS. Tak nak menyokong kerajaan perikatan waktu itu, sehingga kan Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Rahman terpaksa meletakkan jawatan diberi kepada almarhum Tun Razak untuk memangku jawatan Perdana Menteri. Dan Tengku terpaksa menjelajah ke seluruh negara, menjelaskan satu persatu untuk memastikan kerajaan parti perikatan memperoleh kejayaan. Jadi nampak gayanya sejarah seperti berulang kembali. 1949, 1959. Sekarang ni 2020 dah 71 tahun. Dalam tempoh 21 tahun sudah berulang sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Dalam keadaan begini, saya duduk menong-menong, tadi saya pun bertanya lah. Jadi, benarkah rukun negara kita bagai telah pun dicampak ke longkang? Kita mempunyai rukun negara, macam di Indonesia, dia ada Pancasila. Rukun negara ini adalah sesuatu kerukunan yang perlu kita ikuti. Dia yang dipatuhi adalah perlembagaan. Rukun negara ini adalah cara, rukunnya. Macam kita rukun iman, rukun hidup, rukun nikah. Kalau kamu nak sempurna, ikutilah rukun. Jadi negara telah pun mewujudkan rukun negara. Jadi rukun negara ini, yang pertama sekali adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dalam artikel 3, dalam perkara 3 dalam buku perlembagaan negara kita, ada menyebut secara jelas bahawa agama Islam adalah agama persekutuan. Full stop. Noktah. Kolash. Tak ada persoalan. Tak boleh nak dibangkitkan. Tapi ada juga dia kata, agama-agama lain boleh diamalkan. Jadi boleh diamalkan, tapi bukan bermakna boleh kamu sebarkan. Jadi natijahnya, kita diizinkan rakyat Malaysia ini, kalau kamu tidak mempunyai agama, kalau kamu etis misalnya, kalau kamu seorang etis, kamu hilang kelayakan menjadi warga negara. Selagi kamu menjadi rakyat negara ini, kamu mesti ada agama. Tak kisahlah agama Islam ke, agama Kristian ke, agama Hindu ke, agama Buddhis ke, agama Taoist ke. Itu mesti ada. Baru kamu layak jadi rakyat negara ini. Tetapi kamu tidak boleh menghina antara satu agama dengan agama lain. Apa yang berlaku hari ini, agama yang diputuskan oleh perlembagaan kita, agama Islam. Itu agama resmi, persekutuan. Dia boleh disebarkan, syiarnya. Tapi sudah mula
diusik dan dipercacai oleh mereka-mereka yang tak pernah berterima kasih. Saya melihat keadaan ini adalah pelanggaran terhadap rukun negara perkara 1. Kemudian saya susuri pula rukun negara perkara 2. Ini penting, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tiba-tiba saja peguam boleh saman agung. Still benda. Ini tadi saya berborak dengan rumah saya. Dia kata, macam mana ni kau duduk menumpang rumah orang, lepas tu kamu nak saman tuan rumah? Apa kebarangnya? Ini saya kata, ini macam ni keadaan dah tak boleh nak brain lah. Orang macam ni tak boleh kita nak brain. You duduk menumpang di negara ni. Tak kisahlah kamu Melayu ke, kamu India ke, kamu Cina ke, kamu apa bangsa-bangsa lain ke. Kamu menumpang. Ini negeri raja. Negeri sultan. Negeri dia. Yang kamu nak saman dia apa hal? Bukalah buku perlembagaan, artikel itu, artikel ini, artikel 8, artikel 7, 181. Saya buka satu-satu. Artikel 181. Dah jelas. Agung ini ada imunitinya yang cuba dilonggarkan waktu satu ketika dulu dalam krisis perlembagaan 1987 oleh Tun Dr. Mahathir. Tapi tidak berjaya diwujudkan walaupun diwujudkan satu mahkamah khas. Tetapi pelanggaran terhadap imuniti raja-raja Melayu tak boleh disaman. Melainkan kata dalam perlembagaan saya baca itu, kalau ada kesalahan jenayah, apakah menolak untuk mewujudkan perintah darurat ini sebagai kesalahan jenayah? Dan Agung bukan buat keputusan seorang-seorang. Dulu Yang Maha Tuan Agung sebelum dia buat keputusan menolak, kerana waktu peristiwa itu selepas kabinet memutuskan untuk mewujudkan perintah darurat di negara ini, berbondong Perdana Menteri pergi ke Kuantan. Yang dulu Yang Maha Tuan Agung sedang bercuti, sedang melawat makam almarhum Ayahanda Baginda. Pergi datang juga. Okeylah, raja ni orang baik, Agung kita ni baik, terima datang menghadap. Tapi mereka minta supaya Agung isytiharkan darurat petang itu. Agung kata, mana boleh. Dan Baginda juga tertaluk dengan majlis raja-raja. Maka akhirnya pada hari Ahad berikutnya, diadakan satu mesyuarat khas. Dipanggil semua raja-raja Melayu. Dan majlis raja-raja memutuskan tiada keperluan. Ini kerana COVID-19 nak isytihar darurat. Jadi raja-raja Melayu kata, mana ada logikanya. Jadi marahlah. Marah pada raja. Jadi ada nak saman, nak bawa ke mahkamah dan sebagainya. Hanya saudara kena ingat, ini bukan keputusan Agung seorang diri. Ini keputusan raja-raja Melayu. Jadi kalau kamu yang sama ni, kalau kamu duduk di Selangor, kalau diusir Sultan Selangor nak ke mana? Pergilah duduk tengah laut. Kalau pergi duduk di Perak, Sultan Perak kata, ini kalau ini kata Tengku Razin, ini bukan rakyat better. Keluar kamu dari negeri aku. Nak duduk mana? Duduk dekat tengah laut, dekat Pulau-Pulau Sembilan apa semua tu. Ataupun pergi seberang tu, kalau ada dekat Pulau Ketam ke, tak tahulah apa pulau. Itu pun kalau diizinkan. Sebab jangan lupa, dulu yang mulia raja-raja, dia ada jajahannya. Sebab itu bila kita dah penggunaan bintang-bintang apa semua, hubaya-hubaya dijemput, sekian-sekian hadir. Atas tintah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dengan jajahan-jajahan pemerintah negeri Selangor dan jajahan-jajahan. Dia ada jajahannya. Dulu Yang Maha Tuan Agung Malaysia dan jajahannya. Yang kamu nak sama ni apa punya baral, saya tak boleh brain lah ini. Kadang-kadang orang tanya kat saya, macam mana tu lawyer sama ni. Saya kata lawyer ataupun saya ingat 2 kali. Tetapi saya dipahami. Ada usaha untuk mewujudkan krisis antara raja dan rakyat. Saudara Hamid Yusof, Abdul Hamid, patutlah PH nak sangat buat statut Rome. Kalau kita melihat daripada chronological object event, mereka dulu cuba mewujudkan ISET. Jadi ISET tu yang akhirnya rakyat berjuta turun ke Kuala Lumpur. Jadi kalau nak buat lagi sekali lagi, sanggup ke mereka berhadapan dengan jutaan orang Melayu akan bangkit? Ini jangan main. Perasaan orang Melayu jangan main. Dah berkali-kali saya katakan, orang Melayu ni ada 2 perkataan yang orang pun tak boleh nak terjemah. Orang putih ke, orang Amerika ke, orang England ke, orang Jerman ke, orang Jepun ke, orang Korea ke. 2. Pertama, latah. Jangan dicucuk orang Melayu, dia melatah. Kalau waktu tahap melatah, tak apa lagi lah, keluarlah perkataan yang bukan-bukan. Tetapi, apabila dia merasa diri dia tercabar, kalau mereka rasa diri tercabar, dia akan mengamuk. Jadi apakah mereka yang cuba mengajuk-ajuk benda ini
mengundang orang Melayu nak mengamuk. Orang Melayu akan mengamuk kalau raja-rajanya dipersenda. Jadi ini saya mau menasihati peguam. So kalau tarik kes lah, janganlah cuba-cuba. Sebab ini kesetiaan pada raja dan negara. Kemudian ada pula, ini bahaya ni. Persatuan Penuntut Bukan Melayu Universiti Malaya ataupun University of Malaya Association of New Youth, akronimnya UMANI, mencabar wibawa agung dalam isu darurat dan sebagainya. Ini betul-betul mencari penyakit budak ni. Saya minta supaya Perak berwajib kena cegalah. Ambil lah mereka ni. Kalau 10 orang pun 10 orang lah. Jangan dibiarkan melarat. Saya khawatir dan saya amat bimbang bahawa mereka ini, kalau mereka boleh sanggup berhadapan, tunjuk mereka menentang agung, sebab ini mereka bukan Melayu. Jangan, kena ingat, kena perhalusi tindakan mereka ini. Mereka kadang-kadang nak mengaut kesempatan. Apa yang berlaku pada ahli DAP apabila tercetusnya pemberontakan ataupun unjuk rasa di Kota Bangkok. Di Kota Bangkok itu rakyatnya bangun, makanya darurat di seluruh Bangkok kerana rakyat Thailand menuntut supaya sultannya ditukar. Lepas tu dia buat nota dia. Alhamdulillah pihak polis telah pun mengambilnya dan mengambil keterangan. Dan orang macam ini perlu menjalani hukuman kerana hilang kesetiaan pada raja dan negara. Jadi apa yang dilakukan oleh University of Malaya Association of New Youth ni perlu ditangani kerana persatuan ini jugalah yang mencabar, yang menuntut agar IR Insinyur Abdul Rahim, iaitu selaku Naib Chancellor Universiti Malaya, meletak jawatan. Kononnya kerana insinyur itu terlibat dalam perhimpunan membela maruah Melayu. Jadi dalam keadaan begini, tindakan mereka dah melampau. Amat melampau. Dan saya tak tahulah macam mana speaker boleh menyebelahi mereka. Speaker juga sepatutnya jawatan itu, jawatan Tan Sri, tarik dia agung je lah. Baru menangis tak berlagu. Itu keadaannya. Kemudian, perkara 4, kedaulatan undang-undang. Apakah kedaulatan undang-undang kita ini benar-benar berada di paksi yang tertinggi? Apabila kita melihat masih lagi perbicaraan berpilih-pilih. Sekejap lagi saya akan ulas lagi, saya nampak dia ada kenyataan daripada Dr. Mahathir Mohamad yang mengatakan bahawa dia mengaku bahawa dia minta Datuk Seri Zahid Hamidi membawa ahli-ahli parlimen daripada UMNO menyertai PPBM ketika itu dan minta supaya ahli-ahli UMNO menyertai PPBM. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi memilih untuk tidak bersetuju. Akhirnya beliau dijatuhkan tuduhan sejumlah 87 pertuduhan. Inilah dikatakan tuduhan berpilih-pilih. Jadi mereka menggunakan undang-undang sewenang-wenang, berwenang melakukan tindakan undang-undang terhadap orang yang mereka rasa kurang senang. Mereka kemukakan tuduhan agar persepsi rakyat buruk, agar mereka ini cuba dijatuhkan hukuman at any cost. Sebab itu saya kata saudara kena baca buku ni. Baca buku ni saudara akan tahu bagaimana waktu itu Tun Dr. Mahathir sendiri mengaku bahawa ada ruang untuk pemerintah sama ada untuk menghentikan satu perbicaraan atau meneruskan perbicaraan. Jadi ini jelas ya. Kesetiaan dari saudara Ismail Sofian, Datuk, kesetiaan kepada raja dan negara. Demo ni faham, Datuk. Jadi ini Datuk Halimah Siddiq, Kak Limah kena pertingkatkan lagi lah kefahaman pada semua rakyat. Datuk ini Ismail, dulu di sekolah dulu tu, daripada darjah 1 lagi, dalam buku tulis tu di belakang tu ada buku Rukun Negara. Kenapa sekarang ini sekolah dah seolah hilang? Anak-anak tidak dididik tentang pentingnya tentang rukun negara. Sedangkan rukun negara ini satu keperluan. Saya ingat lagi waktu saya berkesempatan pergi ke Indonesia. Waktu itu zaman era Bung Suharto menjadi Presiden Indonesia. Jadi waktu itu kita menghadapi krisis perlembagaan. Masa itu kita tengah memberontak atas tuntutan Lee Kim Sai, hendak supaya jawatan Timbalan Perdana Menteri ini diberi pada warga MCA apa semua. Berlaku krisis. Seolah seperti konfrontasi antara warga bangsa Melayu dengan bukan Melayu. Dan waktu itu kebetulan sambil berborak-borak dengan Suharto, dia mengatakan, lah, kok
Malaysia ada rukun negara. Kenapa enggak diikut? Indonesia kami ada Pancasila. Kok Pancasila itu serupa seperti rukun negara? Laksanakanlah secara tuntas. Kalau siapa saja yang menentang. Kami di Indonesia, mereka yang menentang Pancasila, hukumannya tidak ada. Melainkan dianggap sebagai treason, pengkhianat. Banyak penjara Cengkaring ada, Pengkarang di Lubuk Antu ada. Tapi kenapa di Malaysia tidak begitu? Artinya penting rukun negara ni. Mereka yang menentang rukun negara mesti dihadapkan ke mahkamah, mesti dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Jadi kita tak mau dilihat sebagai pemerintah yang ala tentera. Jadi kena disemai. Ya, Datuk Ismail Sapian, perlu disemai kecintaan terhadap rukun negara. Dan apabila perkara kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Dan hari ini mana ada sopan lagi? Mana ada sopan lagi apabila rakyat saling senda mempersendakan satu budaya antara satu sama lain. Orang Melayu yang duduk di bumi ini, yang berada di persekutuan tanah Melayu ini, cukup bertoleransi. Datang hari Tapuisam, kamu nak pergi wel-wel lah kamu. Tak ada masalah. Jam jalan. Kalau nak pergi Batu Cape tu, seolah tutup Selayang. Tak ada marah. Belum pernah kita dengar warga orang Melayu di Selayang itu marah. Tak ada, dia senyum. Saya okey jalan jam. Lalu ikut jalan Batu Cape. Lalu ikut tak di sini, kita jalan-jalan Ipoh. Mengizinkan perarakan vel-vel. Kerana itu sebahagian daripada upacara agama dan kebudayaan orang Hindu. Tak ada bising. Begitu juga dengan perarakan Hari Wesak. Daripada jalan daripada jalan apa ke nama tu dekat ni Chinatown. Bawa sepanjang jalan-jalan Ipoh tu. Malahan diiringi oleh pasukan kereta peranda polis. Tak ada kita bising. Bila datang Christmas sama-sama setengah Melayu tu sama-sama balik Tenggolik Dok. Tenggolik Dok lah. Christmas Eve. Ding dong bell lah. Teguk lah apa yang patut. Lagi Tenggolik tengah jalan. Tak ada masalah. Harmonisnya negara kita ni. Kemudian kalau datang hari Tahun Baru Cina, macam nak pekak telinga. Main megecun. Lepas tu kat kedai-kedai apa semua. Dia main tarian telinga dah. Gedung-gedung. Kalau orang lemah jantung tu boleh masuk hospital. Tak ada bising. Begitulah kita menghormati budaya mereka. Tapi bila orang Melayu nak buat perarakan Maulid Rasul, disinggung. Ini yang saya marah. Janganlah kamu menyinggung apa yang ada pada kami. Kami di sini orang Melayu. Orang Melayu itu syarat wajibnya mesti Islam. Kalau dia bukan Islam, dia bukan Melayu. Itu ada termaktub dalam pentafsiran perlembagaan. Dalam perlembagaan mengatakan kalau dia tidak mengamalkan budaya Melayu, tidak berbahasa Melayu, tidak berketurunan Melayu dan tidak beragama Islam, maka hilanglah taraf dia sebagai orang Melayu dan hilanglah hak keistimewaannya yang dijamin oleh perlembagaan. Begitu. Jadi bila orang Islam nak mengadakan perarakan, jangan kamu campur tangan. Ini saya ingat dulu tahun lepas baru nak buat tabligh, kumpulan tabligh ada di Siptaling. Kononnya tabligh inilah asalnya, usulnya, membiaknya COVID-19. Habis satu negara dengan virus corona. Mangkuk betul lah saya kata. Sedangkan coronavirus ni bermula di negara China. Yang diizinkan oleh menteri yang dulu. Wata'al khuyuk punya menteri. Kita kata jangan bagi masuk. Tak. Ini adalah industri pelancongan yang membawa untuk ekonomi. Akhirnya, satu negara kena COVID-19. Tapi masalahnya dihadapkan ke Sri Petaling. Sekarang ni kita nak tanya. Dengan merebaknya sekarang ni, Sri Petaling ke atau di Sabah? Kerana pilihan raya. Kerana kegagalan pimpinan untuk mengekang. Jadi bila kita disinggung, di mana letaknya? Di mana letaknya kesopanan dan kesusilaan kita? Untuk kita memelihara sebuah masyarakat yang harmonis, warga bangsa yang cinta damai, yang hidup kita di sini. Kita adalah negara yang damai. Tadi saya laporkan apa berlaku di Turki yang dia punya gempa bumi itu di Greece, tapi bandar Turki jatuh dia punya runtuh bangunan. Kita di sini tak ada gempa bumi. Saya lihatlah apa berlaku di negara luar, jiran kita.
bila meledaknya volcano ataupun apa ni gunung berapi. Begitu juga di Jepun ataupun di Korea. Kita tak ada ledakan gunung berapi. Kita tak ada taifun. Cuba tengok laporan yang ada dalam apa CNN, dalam laporan internet, bagaimana teruknya ini apa di ribut taufan yang melanda Vietnam. Boleh dikatakan lumpuh seluruh kota raya di Vietnam. Kita tak ada. Apa berlaku ini di Minnesota, apa berlaku di Amerika. Seluruh kota raya itu boleh katakan lingkup, disapu oleh angin puting beliung. Kita tak ada. Jadi dalam keadaan negara yang begitu tentram, yang begitu damai, kita hidup dalam harmonis, kamu tak nak ikut rukun negara ni, kamu ni manusia apa? Manusia memang betul tak ada brain. Memang brain boleh campak ke laut punya orang. Jadi itulah keadaannya. Saya merasakan sebab itu sudah sampai waktunya warga cinta damai ini kembalilah berpegang kepada rukun negara. Ini apa? Cuma hari ini saya terkejut juga apabila menatap kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Adham Baba. Datuk Adham Baba menyatakan kerajaan memperuntukkan sebanyak 164,680,133 ringgit untuk mempertingkatkan usaha membendung bukan memerangi, membendung penularan jangkitan COVID-19 di Sabah dari September hingga Oktober tahun ini. Artinya COVID-19 masih berkembang di Sabah, 164 juta tu campak kelangkang. Campak kelangkang. Kerana tak dapat dibendung. Daripada jumlah itu katanya sebanyak 103,845,131 ringgit adalah peruntukan mengurus dan telah digunakan untuk menyediakan keperluan seperti kelengkapan perlindungan diri PPE. Nah, baki jumlah tersebut sebanyak 60 juta 835 adalah daripada peruntukan pembangunan dan digunakan oleh Jabatan Kesihatan Sabah untuk menambah baik fasiliti kesihatan seperti makmal dan bilik ICU di hospital dan juga perolehan kenderaan serta peralatan perubatan, katanya dalam satu kenyataan. Jadi saya sebenarnya sejak seminggu dua ni saya terdengar ya, sejauh mana benar saya tak tahu. Ada dakwan mengatakan ada berlaku penyelewengan dalam pembelian peralatan mencegah COVID-19 yang berupa PPE, iaitu alat suntikannya, alat untuk napasnya dan sebagainya. Sepatutnya bila ada begitu kita mintalah teman-teman kita, penguasa-penguasa di SPRM, intai-intailah apa yang berlaku di Kementerian Kesihatan. Jadi janganlah kita orang mengambil kesempatan di atas keseksaan rakyat. Rakyat dah sudah cukup menderita. Jangan pula mereka mengambil untung. Tengok. Saya tak tuduh tapi saya dengar. Dah 2 minggu dah benda ni berlegar. Jadi pengarah kesihatan kena perjelaskanlah. Jangan boleh kata begitu saja ataupun menteri beritahu 160 juta. Diperincikan ke mana perginya duit itu. Sebagaimana yang saya tuntut, daripada 250 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri, ke mana duit itu pergi? Kamu masuk bank mana? Letak bank mana? Siapa mana-mana syarikat yang dapat? Kerana kabarnya daripada 250 bilion itu cuma 40 bilion kononnya yang dapat kepada rakyat di bawah ini tabung itu bantuan prihatin COVID-19. Tapi pun masih lagi tidak tuntas sepenuhnya. Masih lagi yang tak dapat. Anak-anak muda yang dijanjikan. Sedangkan dia berjanji, Perdana Menteri menyebut, no one is left behind. Berkali-kali saya nyatakan. Perdana Menteri menyebut, saya ingat lagi melalui saluran TV. Sebab itu tadi bila bercakap ke TV, saya ingat mungkin ada lagi hebahan dan sebagainya. Dia kata, no one is left. Artinya tidak seorang pun terkecuali untuk menerima bantuan prihatin. Termasuklah anak muda yang berusia 21 tahun. Tapi bila saya siasat, saya 2 hari lepas, 3 hari lepas, saya berjumpa dengan seorang pengetua di college community. College community ini terdapat di seluruh negara. Jumlah pelajarnya puluhan ribu. Saya tanya dengan pengetua itu, saya kata, brother, ni nak tanya ni, betul ke ini pelajar-pelajar college community tak dapat bantuan? Dia kata memang tak ada. Jadi, artinya Perdana Menteri bohong. Itu yang saya marah. Apabila seorang Perdana Menteri melahirkan ucapan,
ucapan yang berunsur pembohongan. Kerana dia tak buat follow up. Kita berjumpalah dengan pengarah ini ini menteri yang menjaga ehwal kemajuan tinggi dan sebagainya. Ini bantuan dia dapat ke pelajar-pelajar semua ni? Sebab saya dah janji untuk TV. Sepatutnya I don't care. I already announced through the media that no one is left behind. Setiap rakyat masih dapat. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Kemudian gelak juga saya lagi ni. Dari berita online pula semalam tu saya baca ada pula satu kenyataan. Selari dengan lonjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. 2015-2025 pendidikan tinggi iaitu mengurus perdanakan. Ayat sedap. Maklumlah Kementerian Pengajian Tinggi mengurus perdanakan pembelajaran dalam talian tahap global. Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil pelbagai pendekatan dalam menawarkan bantuan dan inisiatif pembelajaran yang kondusif serta seimbang dengan pendekatan pengajian secara online. Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Norani Ahmad. Dia kata apa? Inisiatif ini melibatkan bantuan tunai sebanyak RM50. Tepuk tangan. RM50. Melibatkan 76,153 orang pelajar baru sesi 2021 dan bantuan pelan tambahan yang melibatkan 320,396 pelajar dari golongan B40. Yang ibu bapa pergi hantar anak dekat ITM, pergi hantar anak dekat kolej-kolej, pergi hantar anak dekat universiti yang berbelanja beratus ringgit, masuk mendaftar apa semua, akhirnya dapatlah pelan bantuan RM50. Mahu tak menyerap darah kita bila baca kenyataan begitu? Kemudian katanya, program ini melibatkan kerjasama juga daripada rakan-rakan strategik telekomunikasi dalam menyediakan peranti komunikasi melibatkan Celcom, Digi, Telekom Malaysia, Maxis dan Red One, syarikat pengeluar peranti seperti Acer dan Samsung. Juga tabung haji, yayasan-yayasan, zakat dan dana wakaf. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya boleh online. Saya teringat dulu ada satu projek yang saya katakan projek Gajah Putih yang melibatkan wang sebanyak 4 bilion. Kononnya nak mewujudkan talian online, iaitu melalui syarikat Bestarinet, melibatkan syarikat antara YTL dan orang-orang tertentu. Jadi pada saya tengok, alamak, nak menyamun lagi dalam keadaan rakyat susah. Nah ini keadaannya. Saya tertanya, alamak, Norani dah buat pengumuman. Ada majlis pelancaran. Melancarkan crowdfunding melalui tabung prihatin siswa dalam usaha untuk membantu meringankan kesusahan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan pengajian di APT. RM50. Terima kasih lah Datuk Norani. You are the best lah. You are the best lah. You are the mother of it lah. Biar saya mengkritik. Sebab dia adalah pimpinan saya daripada UMNO. Kalau orang lain kritik, saya marah. Lebih baik saya kritik. Sebab itu saya katakan, kita akan memberi pandangan. Kalau yang benar, tetap benar. Kalau betul, tetap betul. Kalau salah, kita kata salah. Sebab itu saya tidak akan membela mereka yang salah. Jadi kadang-kadang begini, Menteri Pengajian Tinggi, apakah ini sahaja yang tahap fikirannya? Untuk bermain dengan kata-kata kononnya. Selari dengan lonjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk mengarus perdanakan pembelajaran dalam talian tahap global. Jadi dapat RM50. Peranti itu disediakan oleh syarikat-syarikat. Termasuklah ada lagi syarikat-syarikat dari Bestarinet. Dia nak menyamun lah ni. Macam saya kata semalam lah. Bila Perdana Menteri mengumumkan di Paguh, di Muar, bahawa akan diberi balik permit kepada pendatang-pendatang asing. Yang tak ada permit, dia bagi balik permit untuk bekerja di ladang. Sedangkan warga bangsa kita yang tak ada kerja, untuk bulan ini saja lebih daripada 90,000 yang telah dibuang kerja. Anak-anak warga Felda ada. Cuma yang saya kata, yang kita tuntut, kerajaan pastikan harga pasaran kelapa sawit ini berada pada paras di atas paras lantai. Bukan dibiarkan dia mengudum tak menentu.
Jadi kalau tak menentu begitu, siapa nak kerja? Penghasilan tak ada. Ini bukan soal pendatang asing. Tapi bila dah wujudkan apa ini kebolehan ataupun kelulusan untuk mendapat permit bekerja negara ini kepada warga asing, terjadilah macam dulu. Yang kata syarikat dapat 900 juta keuntungan. Tapi yang kena maki, yang kena hamun, yang kena tuduh, kerana waktu itu Menteri Dalam Negeri lah Datuk Zahid Hamidi. Orang lain yang makan nangka, orang lain yang enjoy sedapnya buah cempedak, yang kena maki hamun Zahid Hamidi. Kerana beliau sebagai Menteri Dalam Negeri. Kerana waktu itu Tan Sri Muhyiddin adalah pengurusi kepada urusan tenaga kerja asing. Hari ini wujud balik. Jadi kalau kita bercakap benda begini, orang marah dengan kita. Tapi saya harus menyuarakan kebenaran. Kerajaan pun goblok dah tu. Nah, bukan saya tengok begini kadang saya ketawa lah. Kemudian ini pula lagi tu satu bab. Selesai ya. Ini bab kepincangan dalam pengurusan. Ini bab yang paling penting. Bab ini kata Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul, Menteri Keuangan. Kerajaan akan pinjam dari dalam negara sejumlah 35 bilion ringgit. Antaranya daripada KUAP, Kumpulan Wang Amanah Pencen. LUT, Lembaga Urusan Tabung Haji, MARA, Petronas, PNB, Perbadanan Nasional Berhad, dan EPF, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Alamak. Padanlah nak keluar duit 10,000. Tak boleh. Duit nak kena sakau. Kerana nak buat bajet nak kena tanya nak bagi yang terbaik apa semua tu. Jadi mungkin kerana itu mereka cuba menegakkan bergana masa dengan memberi pelbagai alasan. Bagi alasan yang cukup dangkal bagi saya. Dan saya katakan, sukarlah untuk brain saya nak mikir. Sebab apa kata Tengku Ali Zakri Raja Muhammad, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Dia kata pengeluaran akaun 1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja akan menghakis perlindungan masa depan ahli. Sejak bila pula EPF jadi insurans ni? Menghakis perlindungan masa depan. Yang saya tahu perlindungan ni insurans. Adakah pencarum kepada ini EPF ini memperolehi nikmat perlindungan insurans? Jadi ayat tu biarlah kena betul. Dan soalnya sekarang ni, yang saya katakan persoalannya sekarang ni, situasi ekonomi hari ni, kita nak bertanya, apakah ada masa depan? Do we have the future? Kerana apa nak makan sekarang ni? Bukan soal masa depan. Boleh hidup ke ni? Rakyat bagaikan menanti hari untuk dihantar ke tanah perkuburan. Tadi saya baca dari rumah saya ditunjuk tadi, ada satu ibu. Seorang ibu mengandung. Kerana dia redha untuk mendermakan buah pinggangnya. Jual. Jual buah pinggang. Jual buah pinggang. Ya. Dia menjual buah pinggangnya untuk meneruskan kehidupan. Dengan harapan dapat jual buah pinggang tu, anak ibu tengah mengandung ni. Semata-mata untuk hidup. Tak apalah, jual buah pinggang lah, walaupun aku mengandung. Ini satu keadaan. Apalah salahnya? Bukan semua orang ada simpanan dalam EPS. 11,000, 12,000. Kebanyakannya 20,000, 30,000. Itu yang kerja sekejap, tak kerja, kerja sekejap, tak kerja. Yang dah kerja 20 tahun. Dia nak keluarkan cuma 10,000 saja. Rakyat sudah menanti untuk dihantar ke tanah perkuburan. Hello, brother, minister. Geram tu. Tengku Zafrul. Tengku Ali Zakri bin Raja Muhammad. Jangan bagi idea-idea yang pelik. Apa gertinya masa depan? Kalau kita melihat masa depan yang kelam. Hari ini apa yang diperlukan oleh rakyat adalah untuk meneruskan kehidupan. Tuan, kami mahu hidup. Anda berada di anjung kuasa. Anda berada di singgasana. Bolehlah bercakap sembarangan. Kenapa kami, rakyat, nak keluarkan duit? Duit kami. Kang, saya bahasa kasar, Kang. Marah.
Kalau saya pinjam bahasa lokuman ini, ya, keluarlah perkataan itu. Saya tak nak mengeluarkan ayat-ayat yang vulgar begitu. Tapi jangan sampai rakyat memberontak. Yang nak dikeluarkan bukan banyak, 10,000 saja. Jadi tolonglah jangan dipersedakan kehidupan rakyat. Apalah nilainya 10,000 untuk 5 tahun mendatang? Saya nak tanya. Kalau situasi ekonomi terus menjunam dan harga barang mencanak, apa nilainya 10,000 untuk 10 tahun akan datang yang dikatakan ya, benda ini akan merosakkan jaminan masa depan dan sebagainya? Apa artinya? Akhirnya saya melihat untuk 10 tahun akan datang, tak kena gaya, 10,000 akan jadi macam wang kertas zaman Jepun. Selepas perang Jepun, wang zaman Jepun tu, wang duit daun pisang. Berpeti adalah kat rumah nenek saya. Kalau kini keadaannya, yang paling penting sekali, bagi rakyat hidup dulu. Kita nak hidup, meneruskan hidup, ada makan, ada pakai. Tak apalah, kita duduk di rumah. Rakyat kau suruh duduk rumah. COVID-19. Tapi waktu yang sama, duit tak ada. Dia nak keluarkan duit dia. Bukan dia nak beli emas. Bukan dia nak beli kereta. Apa ini? Rumah. Bukan dia nak beli kereta Porsche. Dia bukan nak gunakan duit tu nak pergi melancung sana sini. Dia nak duit 10,000 tu duit dia supaya adalah dalam kehidupan untuk sampai ke akhir tahun ni ada makan di rumah. Buat macam mana pun dapur berasap. Anak ada makanan. Ini anak di rumah menangis nak susu. Bapak duduk termenung tepi pintu. Ibu gaul kepala yang tak ada kutu. Itu keadaannya. Akhirnya besok rakyat lutu kepala kamu. Ini bagi saya tengoklah. Jadi saya ingat dulu macam di Indonesia lah. Di Indonesia dulu dia ada wang 50 perak. Saya ingat tak lama pun sekitar tahun 82 saya pergi dulu. Kalau nak beli barang apa semua untuk semangkuk bakso. Bakso tu ini sup daging apa semua, bakso. Satu mangkuk 50 perak. 50 perak. Sekarang dah jadi RM2,000, RM3,000. Pun tak dapat lagi dah sekarang ni. Mana nilainya? Jangan lupa di Kelantan. Kalau kita pergi Kelantan, tak lama dalam 10 tahun dulu. Dulu di Kelantan, kalau kita nakkan nasi bungkus, nasi dagang sebungkus. Makcik Enon ke, makcik Limah ke, makcik Kiah ke, dekat pasar Siti Khatijah dia kata, "Cik, berapa ni?" Sama. Kita pun mula fikir kalau orang Perak sama ni apa benda. Rupanya 50 sen. Sama. Itu nasi dagang. Sekarang dah tak ada dah. Tak tersebut dah tak ada dah perkataan samah dah hilang. Artinya nilai dah tak ada. Zaman datuk saya dulu, 1 ekar tanah, gadai dekat Ceti, 1 ekar, dah kepat RM3,000. Hari ni, pinjam RM5 daripada Andong, seumur hidup kamu merana. Kena kejar dengan orang dia, kena belasah apa semua. So, jadi, kalau pegawai mengatakan, keluar RM10,000 ini, tidak menjamin masa depan mereka, akan merosakkan tiada jaminan. Ini benda ni alasannya keluar. Ini bagi orang yang kaya raya, mereka tak ada keperluan. Setakat RM10,000 is nothing. Orang putih kata chicken feed. Tapi bagi Pak Saleh, bagi Wak Dan, bagi Bang Selamat, Kak Minah, makcik yang selalu membawang kat tepi-tepi ni, duduk tepi tangga tu. RM10,000 tu boleh terbeliak biji mata. Saudara. Bila sebut RM10,000, sebab dengan RM10,000 tu, korang-korang beli barang makan, dia tahan 6 bulan lagi. Dengan wang RM10,000 tu, dia boleh simpan sardin satu peti. Boleh simpan beras 5-6 kilo lagi. Mereka untuk persiap. Kita tak tahu apa nak jadi. Jadi apakah jaminan kepada kumpulan wang simpan pekerja ni, semua penyimpan akan dapat meneruskan kehidupan 10 tahun lagi? Saya nak apa jaminan you? Yang rakyat penyimpan dalam EPF ini, yang boleh hidup 10 tahun lagi. Jangan buat kerja Tuhan lah. Ajal maut di tangan Tuhan. Let's be more realistic. Yang dia nak keluarkan, duit dia. Siang tadi, sahabat saya, Datuk Ustaz, ini seorang peguam, Fazluddin Yusof. Dia buat survey. Itu kajian. Kajian berdasarkan kepada lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 orang.
yang bersetuju dengan tak bersetuju dan berkecuali berhubung dengan pengeluaran wang ini. Dia kata survey dia yang bersetuju untuk keluar duit ini sebanyak 10,000 ni sejumlah 85.5%. 85.5% the population agreed bersetuju untuk duit dikeluarkan. Dan yang tak bersetuju cuma 9.92%. 4.58% berkecuali. Ini dia orang yang ada duit, tak ada masalah. Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah janganlah mereka bermain, berpesta di atas kesukaran rakyat. Duit EPF ini bukan main-main. Ini tuntutan mereka, kehidupan mereka. Jadi apalah salahnya? Kenapalah rakyat ni diberikan berendam dalam air mata? Jadi saya haraplah, kerana dalam keadaan-keadaan sebegini, kita merasakan bahawa pimpinan seolah-olah masih lagi berpesta pada air mata rakyat. Hari ini, negara kita berada dalam kedudukan yang cukup parah. Suasana politik yang tidak menentu. Raja kita disinggung. Agama kita dipecacai. Bangsa kita sudah semakin tenat. Pimpinan mereka yang berada di anjung kuasa, yang bergelar menteri, peganglah pada janji. Dulu masa nak bertanding pilihan raya dulu, kata nak membela rakyat. Belalah, inilah masanya. Jadi Pak Anda, duit kuap dah habis. Kena rolling dah tahu. Ini saya tak tahulah pula. Kalau duit kuap dah habis ni, kaki tangan kerajaan mesti melenting ni. Sebab ini kumpulan wang amanah pencen. Jangan pula nanti besok duit LTAT pula disakau. Nasib baik saya tengok pengumuman dia tak sebut LTAT. Saya ingat dulu Datuk Raja apa ke yang menjaga LTAT. Kena masuk ISA. Waktu dia jaga tabung LTAT ada berlaku penyelewengan. Kalau wang LTAT juga disentuh, saya rasa tak aman dah kita. Jadi sekarang ni yang tidak disentuh hanya lembaga tabung angkatan tentera. Tapi kuap kumpulan wang amanah pencen sudah disentuh. Kononnya kerajaan nak pinjam untuk, bagi saya, untuk menghadapi keadaan sekarang. The best thing dalam keadaan sekarang ni, pergilah jumpa Tengku Razali Hamzah, bertanya macam mana nak menyelesaikan masalah ekonomi negara kita ini. Jangan tunjuk kamu pandai. Bangang masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa malam esok. Kita akan bincang tentang bajet dan persidangan parlimen satu hari lagi. Yang kita rasakan hari-hari yang dihitung oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat malam.